الحمد لله القائل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Para jemaah juga diingatkan supaya jangan berbual-bual dan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Elak Salah Faham Al-Quran, Wujudlah Ilmuwan Tafsir. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Berkat usaha para ulama, kita kini dapat membaca pelbagai terjemahannya dalam pelbagai bahasa. Namun, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, namun ia perlu dipelajari dan difahami dengan baik. Malahan, membaca terjemahan sahaja tidak bermakna kita sudah menjadi seorang yang alim dan memahami keseluruhan maksud Al-Quran. Hal ini kerana jika kita berpada dengan terjemahan sahaja tanpa melihat konteks ayat-ayat yang kita baca, kita akan hanya dapat memahami ayat itu secara zahir semata-mata. Oleh itu, kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quran memerlukan ilmu tafsir yang dengan cara merujuk dan mempelajarinya daripada para ulama yang muktabar agar dapat difahami sebagaimana yang difahami oleh generasi yang awal. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 43 yang telah dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, dan kami tidak mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan dalam kalangan orang lelaki yang kami wahyukan pada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Tidaklah para nabi itu mewariskan wang dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Oleh itu, jika sesiapa yang menerima warisan ilmu tersebut, maka dia menerimanya sebagai suatu laba yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang jemaat yang berbahagia, menelusuri keutamaan para ulama dan ilmu pengetahuan yang disebutkan, jelaslah bahawa betapa pentingnya mencari dan menuntut ilmu bagi umat Islam. Lebih-lebih lagi berkenaan Al-Quran, agar kita tidak dibayangi kejahilan. Kehidupan kini yang semuanya segera, pantas dan laju menyebabkan umat Islam sudah tidak lagi menghargai khazanah ilmu yang ditinggalkan para ulama. Bahkan Al-Quran hanya difahami menerusi perkongsian di media sosial tanpa sebarang pengesahan dan tanpa mempersoalkan keabsahan maklumat. Oleh itu, mimbar Jumaat pada hari ini mengajak hadirin untuk kembali mempelajari Al-Quran daripada para ulama dan ilmuwan tafsir dengan menghadiri kelas-kelas pengajian secara talaqi
iaitu berguru secara langsung, bertemu mata ke mata. Pelajarilah dengan baik mengikut kaedah dan pengajian yang tersusun. Alangkah baiknya jika umat Islam pada hari ini kembali merujuk kepada ilmuwan tafsir untuk memahami tafsiran ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjerumus ke dalam kesalahfahaman yang boleh menyelewengkan makna dan tujuan sebenar kalamullah tersebut. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita, bahkan memberikan jaminan ketenangan kepada mereka yang mempelajari ilmu Al-Quran demi memperoleh manfaat daripada kitabullah. Bukan sekadar membacanya, tetapi memahami, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, yakni masjid, sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan turunnya ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat mengermuninya, dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka. Dan sesiapa yang buruk amalnya, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Sidang muslimin yang dimuliakan, sejak zaman awal Islam, Al-Quran dihafal dan diamalkan menelusuri penyampaian Rasulullah SAW. Dalam kalangan para sahabat, ada yang diiktiraf sebagai guru utama untuk mengajar para sahabat yang lain. Hal ini kerana bilangan penganut Islam semakin berkembang. Wujud keperluan guru atau alim yang mengajarkan pada mereka yang baru menganut Islam. Malah mereka diutus ke tempat-tempat tertentu. Di negara kita juga, para ulama khususnya ilmuwan tafsir tempatan tidak terkecuali dalam usaha menyebarkan ilmu Al-Quran. Pengajian Al-Quran dan tafsir di Malaysia sudah bermula sejak lama dahulu, sama ada secara formal dan tidak formal. Pengajian bermula di rumah-rumah tok guru, di surau, madrasah, masjid dan sebagainya. Pengajian yang berbentuk talaqi juga terus segar dikekalkan sehinggalah ke hari ini dan perlu diperluaskan. Mimbar Jumaat menggesa agar hadirin yang ada pada hari ini meneruskan usaha untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu-ilmu Islam dengan ikut serta di dalam majlis pengajian secara talaqi. Antara kitab terkenal yang menjadi rujukan para ilmuwan dan penuntut ilmu adalah Tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab tafsir yang ringkas, padat dan mudah difahami ini menjadi rujukan para ulama sama ada di pusat pengajian tradisi maupun moden. Malah pengaruh Tafsir Al-Jalalain sangat kuat sehinggakan Syekh Faisal Usman dan Syekh Abdullah Bismih banyak merujuk Tafsir Al-Jalalain dalam penterjemahan Al-Quran yang awal di negara kita, iaitu Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Selain Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ibn Katsir juga menjadi rujukan kedua-dua perintis penterjemahan Al-Quran di negara kita. Semoga Allah SWT memberkati para ulama terdahulu dalam usaha menjelaskan makna-makna Al-Quran menerusi rantaian keilmuan sehinggalah sampai kepada Rasulullah SAW. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah SWT sekalian, berdasarkan sorotan sejarah keilmuan Al-Quran yang ditelusuri mimbar Jumaat pada hari ini, marilah kita renungkan keadaan dan sikap kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah kita bersungguh-sungguh memahami Al-Quran dengan cuba mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya? Adakah kita pernah mencuba untuk meluangkan masa mentadabbur dan mencari makna-makna kata-kata yang tidak kita fahami ketika membacanya? Atau adakah kita sekadar membaca tanpa memahaminya, sekaligus menyebabkan kita tidak mendapat manfaat dan ganjaran pahala berlipat ganda? Kesemua persoalan ini perlulah direnungkan. Sudah tentu jawapan pada persoalan yang dibangkitkan mimbar pada hari ini memerlukan kesungguhan dan pengorbanan. Namun di zaman yang serba mencabar dan serba pantas ini, menuntut kita bermuhasabah setakat mana masa yang kita peruntukkan demi mendalami kalamullah.
kalam Sang Pencipta yang telah memberikan kita petunjuk yang tiada keraguan padanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa memahami dan menghayati ilmu Al-Quran dengan bersungguh akan membuat seseorang itu sentiasa berada dalam kebaikan dan dapat menghindarkannya daripada kejahilan. Kedua, umat Islam hendaklah mengaji dan mendalami ilmu Al-Quran bukan sekadar membaca, tetapi melibatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan. Ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjadi insan yang berakhlak mulia. Ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa sesiapa yang membaca dan berusaha mempelajari Al-Quran dengan penuh keikhlasan akan mendapat syafaat daripadanya serta menjadi hujah yang membela dirinya di hadapan Allah SWT pada hari akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta membelanjakan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Fatir ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك من حرمة اليوم المبارك أن تغفر عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat sekalian, pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyakkan selawat pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyak selawat. Kerana firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم
وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس شاء الحاج، اجعل مرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاج. اللهم آدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانور منك أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berdasarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran pada negara dan negara kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran, melandaskan syariat. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.